Assalamualaikum, selamat malam semua. Bertemu lagi kita dalam Seram Mistik bersama Cik Bunga. Tapi sebelum tu, Cik Bunga sebelum terlewat lagi, untuk Cik Bunga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Cik Bunga ucapkan malam ini Cik Bunga akan berkongsi sebuah pengalaman Cik Bunga yang terjadi bukanlah baru-baru ini, tetapi pada tahun lepas, di bulan puasa juga, yang mana sepatutnya Cik Bunga siapkan rancangan ini bulan puasa itu, tapi atas sebab faktor-faktor tertentu, ialah Cik Bunga pun dekat kampung. So dekat kampung lah internet agak sedih sikit. So baru kali inilah Cik Bunga berkesempatan untuk berkongsi cerita ini dengan anda semua. Dan sebelum itu, Cik Bunga nak ingatkan anda semua jangan lupa untuk subscribe, like and hit the notification button bells untuk dapatkan update-update seterusnya daripada Cik Wan Channel. Jom kita menyeramkan malam kita. Baiklah guys, so cerita malam ini berkisah tentang gangguan si bantal peluk. Kalau korang masih tak tahu, tak faham apa tu bantal peluk, kat bawah nanti Cik Bunga akan jelaskan lah maksud bantal peluk tu apa. Sebab tak tahulah kalau korang kan, kalau pada Cik Bunga macam satu pantang larang lah untuk Cik Bunga menyebutkan nama sebenar dia ni. Tapi mana yang faham, fahamlah. Kalau yang tak faham tu, halah, gula-gula. Itu sebenarnya takut Cik Bunga nak cerita pasal benda ni, sebab gula-gula ni dia sensitif sikit. Dia kalau kita bercerita pasal dia, macam ibarat kita menyeru dia lah, manggil lebih orang gitu. Tapi sebagai sekadar perkongsian dan mungkin juga pun menjadi iktibar ke pengajaran pada kita semua kan. Mana tahu salahnya kalau Cik Bunga kongsikan, Cik Bunga harap kalau ada yang percaya tu, percayalah kan. Kalau mana yang tak percaya tu, wallahualam kan. Tapi kita semua memang diajar untuk percaya adanya makhluk-makhluk gaib di bumi ini, yang terdiri pada golongan jin dan syaitan lah. Okay, cerita dia macam ni. Dia terjadi pada PKP 1.0 ke 1.0 ke 2.0, lupa dah Cik Bunga. Tapi PKP yang first lah tahun lepas, dan yang mana itu adalah pengalaman pertama kita semua berpuasa dan beraya dalam PKP kan. Okay, dia jadi macam ni. Ada satu malam tu Cik Bunga lupa, tapi Cik Bunga ingat masa tu bulan puasa lah. Tak tahulah, yang pasti bukan awal puasa. Dia macam tengah-tengah puasa, pertengahan bulan puasa kan. Okay, dia macam ni. Cik Bunga jenis macam mana nak cakap ya, suka menyediakan semuanya awal. Okay, kebiasaan Cik Bunga lah. Kalau macam sebab lah kita hidup bujang kan, so macam nak sahur tu kita tak nak kelang kabut ke apa semua. So Cik Bunga dah sediakan atau dah prepare semua apa yang Cik Bunga rasa nak masak, nak makan ke apa, daripada awal lagi Cik Bunga dah prepare. So ada satu masa tu, tak tahu kenapa Cik Bunga tak prepare. Tak tahu kenapa hari tu memang Cik Bunga tak prepare. And Cik Bunga bangun lah, orang kata sekitar pukul, bukan sekitar lah, bukan Cik Bunga bangun, tapi Cik Bunga terbangun. Faham tak istilah terbangun? Terbangun tu. Okay, dia macam ni. Cik Bunga tak pasti nak cakap benda tu adalah dalam keadaan sedar, dalam keadaan yang sedar, atau dalam alam mimpi, wallahualam. Tapi semuanya bermula daripada macam Cik Bunga ada bermimpi. Okay, Cik Bunga bermimpi yang macam ada sesuatu yang sedang mematikan Cik Bunga masa tu dalam bilik, currently in this room lah, in this particular room. Okay, tapi Cik Bunga macam not in this room. Masa tu Cik Bunga
accident. Okay, Cik Bunga accident, and Cik Bunga tidur kat ruang tamu, bentang tilam kat ruang tamu lah. So senang kan, anything Cik Bunga pergi toilet ke apa ke, masa tu sebab orang kata belum fully recover lah masa tu kan. Okay, so Cik Bunga tidur hari tu memang Cik Bunga tidur awal, and then tiba-tiba Cik Bunga macam bermimpi lah. Mulanya daripada mimpi tau, dia macam Cik Bunga mimpi ada sesuatu sedang mematikan Cik Bunga. Dia pasti je, tapi Cik Bunga tak tahu apa dia. Dan tu dalam hati Cik Bunga macam, apa yang pasti aku ni, apa ni, tolonglah, janganlah kan. Sebabnya kita dimomokkan daripada kecil, dimomokkan dengan mengatakan bahawa bulan Ramadan, bulan puasa tu orang kata setan semua diikat, setan semua dibelenggu. Tetapi orang kata bila kita semakin menginjak dewasa, ditambah dengan apa yang Cik Bunga ada, orang kata kan, kelebihan yang diberi oleh Allah ni, membuatkan Cik Bunga percaya dan sangat yakin sebenarnya di bulan puasa pun mereka ni ada, cuma orang kata energi mereka tu tak kuat seperti mana bulan-bulan biasa. Seperti yang daripada apa yang Cik Bunga tahulah, yang Cik Bunga faham, mereka ini menyerap energi pada kita manusia. That's mean orang kata macam our negative energy lah, perasaan takut apa semua tu kan. So dia absorb the energy, dia serap energi kita tu untuk menjadi macam energi untuk diorang lah, tenaga untuk diorang di alam kita lah kan. Orang kata lebih kurang macam tu lah. Cik Bunga pun masih belajar lagi kan benda-benda sini. So orang kata bila bulan puasa kita mempunyai satu keyakinan, kita percaya bahawa mereka ini tiada, mereka ini dibelenggu dan mereka tidak akan mengganggu kita. So orang kata mereka ini kekurangan energi di bulan tu kan, maknanya sebab tak ada manusia yang takut katanya. Okay, so sorry, so Cik Bunga memang ada this kind of bad feeling lah. Orang cakap kan, actually pada lepas berbuka lagi memang ada satu rasa tak sedap lah masa tu kan. And then Cik Bunga pun tidur awal apa semua. So nak jadikan cerita dalam mimpi Cik Bunga tu, macam Cik Bunga cakap tadi, Cik Bunga rasa ada macam diperhatikan oleh orang kan. So Cik Bunga, orang kata kita, sebab masa tu Cik Bunga yelah Cik Bunga mimpi. Okay, hasil perhatikan orang tu apa semua. And kalau you all nak tahu, sebenarnya dalam mimpi tu Cik Bunga dikejar. Okay, lepas Cik Bunga rasa diperhatikan orang apa semua tu kan. So Cik Bunga macam mana cakap ya, rasa macam dikejar tau dalam mimpi tu. Macam bila rasa perhatikan orang tu, and then tiba-tiba tak tahulah macam mana. Yelah dalam mimpi kan macam-macam boleh jadi kan. Tiba-tiba Cik Bunga rasa Cik Bunga berlari pula dah. Dia mengata, tadi aku dah tengah baring, and suddenly tiba aku boleh berlari pula dah. Kenapa kan? Tapi kita ialah permainan mimpi kan. Permainan mimpi. So Cik Bunga rasa Cik Bunga dikejar masa tu. Tapi Cik Bunga tak tahu apa yang mengejar Cik Bunga. Cik Bunga tahu Cik Bunga berlari. Cik Bunga lari dan lari sampai nak putus nyawa kau rasa kan. Tapi Cik Bunga masih tak jumpa orang kata siapa untuk membantu. Cik Bunga tak jumpa jalan keluar apa semua. Yang Cik Bunga ingat, Cik Bunga berlari di satu macam kawasan hutan, macam ada satu denai lorong kan, pathwalk untuk orang jalan ke hutan tu. Cik Bunga sedang berlari di situ. Sampailah memang seram juga lah kan. Tapi sampai satu saat Cik Bunga dapat dengar apa yang kejar Cik Bunga tu semakin dekat. And apa yang Cik Bunga terkejut, apa membuatkan Cik Bunga terkejut ialah apa yang mengejar Cik Bunga tu, dia tidak bunyi tapak kaki orang berlari macam pop no, tapi dia macam pop macam bunyi melompat. Yang melompat, kau rasa kau dah tahu lah kan apa yang kejar kau kan, kau bunyi macam tu. Walaupun actually sebenarnya orang kata this kata perlu Mumia Melayu ni, gula-gula or whatsoever, sebenarnya dia melayang
dia terbang kan. Tapi orang kata cerita-cerita kita ni mengatakan ada yang golek lah, ada yang melompat lah kan. So tapi tak kisahlah macam mana pun, tapi yang pasti masa tu Cik Bunga dengar bunyi pup, 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 macam bunyi benda melompat. Okay, Cik Bunga tahu dan automatically masa tu Cik Bunga dah tahu dah apa yang mengejar Cik Bunga. Okay, terus Cik Bunga cakap kat sini, bagilah kat Cik Bunga apa jenis sekalipun, bukan nak riak, bukan apa mengatakan, tapi orang kata tahap ketakutannya tu mungkin level sederhana ke apa ke kan, kalau yang lain. Tapi kalau yang ini lah, tahap ketakutannya boleh buat Cik Bunga jadi histeria, trauma, gila segala benda tu. Memang Cik Bunga paling takut dengan yang ini, sangat takut, tak tahu kenapa. Mungkin sebab perawakan dia yang gini kan, yang diam setempat dari bucu muncul macam tu kan. So kebanyakan orang takut gini, termasuklah Cik Bunga. Dan Cik Bunga memang sangat takut sangat dengan ini. Dan orang kata ini yang paling Cik Bunga elak sekali. Sepanjang hidup Cik Bunga, ini yang paling Cik Bunga elak dan tak nak jumpa, tapi kadang-kadang terjumpa juga. Okay, so Cik Bunga dah tahu apa sebenarnya. Cik Bunga cakap, tolong jangan kacau aku tak kacau kau. Apa yang kau nak pada aku kan. Tapi tak ada jawapan apa. Sambil tu Cik Bunga masih berlari juga, sebab Cik Bunga tahu. Tapi walaupun Cik Bunga berlari, Cik Bunga tahu tak guna juga aku berlari, sebabnya orang kata satu lompatan dia bersamaan dengan berapa tiang lampu ke. Satu tiang lampu. So dia memang sangat laju. Dia laju kan. So Cik Bunga rasa sia-sia sampai macam mana ya, apa yang buat Cik Bunga tersedar dari mimpi masa tu. Cik Bunga berlari, Cik Bunga nampak dia. Okay, Cik Bunga nampak dia macam dah seiring lah Cik Bunga lari tu kan, macam dekat tepi kan, dekat tepi. So Cik Bunga nampak dia kan, memang beremang. Sekarang ni pun beremang juga ni dengan cerita ni kan. So tak tahu macam mana Cik Bunga time tu cubalah orang kata untuk menguatkan diri, menguatkan hati kan. Walaupun masa tu dalam mimpi, dia dalam mimpi mula tau, walaupun mulanya dalam mimpi. Cik Bunga cuba untuk orang kata kita baca lah ayat-ayat apa semua masa tu. Tapi yang pelik dan akhirnya dia gelap. Yang Cik Bunga ingat sampai sekarang ni, dia gelap. Cik Bunga dengar dia gelap. Dan tu memang bila dia dah gelap tu, you all tahu tak apa yang paling yang membuatkan orang kata dia macam ada bunyi lawak sikit. Tapi ni sebab mungkin dalam mimpi kan, dalam mimpi dia ada macam bunyi lawak sikit. Masa tu kalau tak silap rasanya tak tahu lah, Cik Bunga lupa je kita dalam mimpi kan, kita baca je apa ayat yang ada kan. Tapi ini adalah antara mimpi yang Cik Bunga rasa macam bukan mimpi pun ada, macam benda tu nyata pun ada, entahlah. Tapi selepas daripada mimpi tu memang nyata lah jadinya rasanya kan. Entahlah wakau alam lah, tak tahulah kan. Tapi baca-baca ayat tu dia dah gelap kan. So bila dia gelap tu, dia macam mana Cik Bunga cakap dia, macam suara garau sangat tau, suara yang garau macam ni tu macam Cik Bunga kata time tu Cik Bunga macam hilang fokus. Macam mana ke hilang fokus ni? You tahu Cik Bunga boleh tersasul baca doa makan. Kita macam rasanya Cik Bunga baca ayat kursi ke apa entah. Tapi sebabnya Cik Bunga memang hafal ayat kursi. Memang Cik Bunga amalkan baca ayat kursi, hafal ayat kursi. So rasanya mungkin daripada time tu, daripada ayat kursi tu dia jadi doa makan dan buat kamu itu lagi kuat gelapnya. Bila macam Cik Bunga terkejut dengar dia gelap tu, sambil tu berlari, Cik Bunga berlari. Dia kejar belakang, Cik Bunga berlari sambil baca tu. Tiba-tiba bila Cik Bunga tersilap baca, sebab mula Cik Bunga dengar dia ketawa, lepas tu Cik Bunga dah terkejut. So ayat kursi dah jadi doa makan kan, daripada Allahu la ilaha illa jadi Allahumma barik lana. So dia gelap lagi, Cik Bunga terkejut dan Cik Bunga rasa Cik Bunga tersandung batu ke macam mana ke. Tapi Cik Bunga terjatuh. Bila Cik Bunga terjatuh tu, Cik Bunga tersedar.
Okay, Cik Bunga tersedar daripada tidur, tersedar. And cuba korang teka apa yang Cik Bunga nampak masa Cik Bunga tersedar tu. Cuba korang teka. Yes, betul. Actually, dia mengejar Cik Bunga di dalam mimpi, tapi sebenarnya dia dekat sebelah Cik Bunga. Dia baringkan sebelah Cik Bunga. Ya Allah, aku rasa macam nampak dia melintas. Memang semua sejuk lah macam rasanya. Tapi tak, kau macam ada something melintas kat dia ni. Tengok macam mana? Dia kat sebelah. Ya Allah, dia kat sebelah. Dia baringkan sebelah. Cik Bunga, orang kata rasa masa tu Cik Bunga hampa tilam, orang kata tilam bujang. Kau tahu lah bersama dia tilam bujang kan. And then kalau ada orang baring kat sebelah kita, kita boleh rasa ada orang baring kat sebelah kita. Dan apa yang buatkan Cik Bunga sangat yakin yang dia dekat sebelah Cik Bunga, satu, kan kita ada ekor mata ni, so kita akan nampak. So Cik Bunga nampak dia kat sebelah. Right. Tentu Cik Bunga rasa macam freeze. Memang freeze sangat. Okay, Cik Bunga nampak dia kat sebelah. Satu lagi, ada bau, orang kata, tak tahulah, mungkin orang lain kot. Kalau yang ini kalau macam Cik Bunga, macam tentu Cik Bunga ada terbau kabut barus. Bau kabut barus dengan bau sintok yang untuk mandi kan. Cik Bunga terbau itu. Memang kuat sangat bau itu, diselang-selingkan dengan bau, biasalah bau busuk sangat. So Cik Bunga rasa macam dekat sebelah aku kan hati kan. Tapi Cik Bunga rasa macam dia bergerak tau. Macam dia bergerak paling ke Cik Bunga. Cik Bunga tak pandang sebab Cik Bunga kuatkan diri, kuatkan hati. Tentu Cik Bunga istighfar dalam hati untuk pastikan Cik Bunga tak paling ke dia. Sebabnya si bantal feluk ni, dia ni orang kata boleh pukau kita. Dia boleh pukau kita, lebih kurang macam itulah orang kata kan. Dia punya upaya untuk memukau. So Cik Bunga, untuk mengelakkan Cik Bunga terpukau ke, lebih kurang macam itulah kan. Aku tak nak lah dia berpaling kat aku, tiba aku sekali berpaling kat dia, memang aku tak nak lah kan. Memang tak lah kan. So Cik Bunga pun istighfar. And you all tahu tak apa dia cakap? Salah bacaan kau. Ya Allah, Tuanku, dia cakap aku salah baca. Mungkin tajwid dia ke apa ke, masa tu kan Cik Bunga terkejut lah. Tapi Cik Bunga cuba kuatkan hati kan. So Cik Bunga pun bacalah ayat kursi. Cik Bunga bacalah ayat kursi kan. Bismillahirrahmanirrahim, kata Cik Bunga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, kata Cik Bunga kan. So Cik Bunga baca. You all tahu tak dia buat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Cik Bunga cakap, ya Allah, dah hati kan. Kuatkan semangat aku lah, kata Cik Bunga ni. So Cik Bunga pun bila dah dengar macam tu, kita pun mula nak berterabur baca. So Cik Bunga pun ulang lagi. Cik Bunga baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentu memang hati buat lafaz, mulut pun lafaz kan. Lafaz zahir dengan lafaz batin lah kan. Cik Bunga pun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Macam itulah sampai tu dia ikut. Tapi apa yang macam mana dia ikut, orang kata sampai wasi'ah kursiyuhus samawati wal ardh. Dia sampai dia ikut semua itu. Lepas tu dia dah tak ikut. Cik Bunga teruskan baca. Lepas tu dia gelak. Itu yang buat Cik Bunga fail. Bila dengar dia gelak, katanya. Lepas tu dia kata, kau ingat aku takut? Katanya. Kau ingat kau baca kursi tu kau boleh halau aku? Katanya. Katanya. Dia macam mengejek Cik Bunga. Lepas tu, kau baca pun tak betul, katanya tu. You all,
kita tengah takut. Time tu ada kita nak terfikir pasal tajwid ke, nahu segala ke. Tak nak fikir, yang penting kita tu nak dia get rid of it. Kita nak dia pergi kan. Lepas tu dia baca. Ho 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 ho. Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Dia baca. Tapi dia baca tu sampai wasi'al kursi sama wati wal ard. Sampai situ. Lepas tu Cik Bunga time tu memang dah takut sangat. Memang dah takut sangat. Cik Bunga kata, ya Allah, ya kursi boleh kau aku baca macam mana ni, kata Cik Bunga kan. Lepas tu dia gelap. Bila dia gelap memang kita dah memang Cik Bunga freeze kat situ. Tapi Cik Bunga cuba time tu berpeluh, jangan cakap lah pada aku tidur tu kipas ni aku buka 4 sini, buka pasiling tu. Memang Cik Bunga masih berpeluh sangat dengan tak boleh bergerak dengan aku. Dia kat sebelah. Kata macam tu lagi. Yang buat Cik Bunga jadi makin berterabur tu bila dengar dia gelap. Dia gelap, lepas tu dia cakap katanya. Kata dia duk baca tak betul, banyak kali dia cakap ni tu kan. So tu Cik Bunga pun cuba. Tentu Cik Bunga kata, ya Allah Tuhanku, berikanlah orang kata kita berdoa kat Allah, minta dilindungi. Dia cakap kan, Cik Bunga time tu memang dah takut sangat, memang dah cuak sangat Cik Bunga try baca lagi. Maksudnya lagi 2-3 kali juga Cik Bunga baca ayat kursi. Masa tu tetap diikut daripada awal. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kan, memang Cik Bunga dah takut sangat. Masa tu tak tahu macam mana tiba-tiba Cik Bunga terus macam orang kata dapat tenaga. Sebab dah takut sangat time tu. Sebab rasa macam dia nak Cik Bunga rasa macam dia nak naik kata Cik Bunga ke, tunjuk muka macam tu. Tak tahu kenapa time tu, walaupun Cik Bunga tak pandang, Cik Bunga tahu memang betul buruk sungguh kan. Tak tahu macam mana dapat tenaga, dapat energi untuk dapat gerak sikit badan. Masa tu Cik Bunga macam Cik Bunga paling tu terus Cik Bunga laung Allahu Akbar. Memang banyak kali Allahu Akbar. Lepas tu memang entah kenapa, entah macam mana Cik Bunga laung Allahu Akbar pun tanpa henti. So tiba-tiba Cik Bunga rasa kan, kalau tilam ada orang baring, kita rasa dia macam mendap ke bawah kan. And suddenly tilam tu macam naik ke atas balik. Dia macam naik ke atas, macam ada benda bangun. And then dia ikuti dengan macam ada bau hangit macam terbakar. Lepas tu aku belum habis lagi kau, aku tunggu. Cik Bunga kata, lantak apa kau, aku tak ada masalah dengan kau. Pasal kau nak kasih aku. Cik Bunga tu laung apa ni, Allah Akbar kan. Dia tu tak terfikir nak azan tau, cuma dia tu fikir Allah Akbar je. Allah Akbar sekuat hati. Mulut orang kata memang menjerit lah Cik Bunga macam tu laung apa ni, Allah Akbar kan. Banyak kali juga Cik Bunga laung Allah Akbar tu. Sampai suddenly alarm jam Cik Bunga tu bunyi pukul 5 pagi. Sebab Cik Bunga nak bangun sahur kan. So terus Cik Bunga terkejut, terus macam tersedar tau. Sedar, bangun, terus buka lampu apa semua, terduduk. Memang terduduk menung. Time tu peluhnya cakap lah, kalau tadah, kalau lap perah, satu timba boleh dapat peluh tu. Cik Bunga tertanya-tanya, apa tu aku cakap bulan-bulan puasa pun dia mengacu orang, kata Cik Bunga macam tu kan. Tapi masalahnya yang orang kata yang buatkan Cik Bunga takut sangat dan tertanya juga ialah orang kata trauma pun dia kan. Dah memang kita takut dengan dia kan. Memang itu yang mungkin benda ni dia tahu Cik Bunga takut dengan itu ke apa ke, tak tahulah kan. Tapi yang buatkan Cik Bunga betul-betul takut tu ialah bila dia ikut baca ayat-ayat kursi tu, and then dia gelak, dia ejek Cik Bunga, bacaan tak betul lah, apa semua tak betul. Macam seolah dia orang kata nak ni lah apa, tunggang langgang kat macam kita. And tahniah berhasil masa tu juga kan. Berhasil lah juga. Rasanya 2 kali juga Cik Bunga terbaca doa makan. Dalam mimpi sekali, yang bila jadi dah tersedar daripada tidur tu 2 kali Cik Bunga terbaca. Itu buat dia gelak tu. Bila dia gelak tu, bila dengar dia dah satu, kita dah dengar dia macam mana,
dia ajuk bacaan kita tu, kita dah kat situ, kita dah fight, kita dah takut sangat, dah freeze. And then tiba-tiba bila dia kata bacaan kita tak betul apa semua tu, and then bila dia gelak tu, saya tak tahu nak cakap macam mana masa tu. Cik Bunga memang takut sangat kan, memang tu lah, Cik Bunga takut masa tu. Tapi orang kata alhamdulillah lah, malam-malam lepas tu alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma Cik Bunga rasa macam insecure lah, rasa macam dia parti kan. Tapi tanya dengan member cakap buat macam ni, Cik Bunga buat lah. Orang kata time masa tu alhamdulillah lah, tak ada gangguan apa lah sangat. Cuma rasa macam di parti lah, macam ada kelibat macam masa masak sahur kan, bangun sahur tu masak dekat tingkap macam ada kelibat macam you know. Dan Cik Bunga abaikan hantar kau lah kan, at least asalkan kau tak boleh masuk. Di situ Cik Bunga sangat yakin lah, sangat yakin. Dan orang kata macam mana cakap ya, yakin dan percayalah bahawa di bulan puasa pun sebenarnya mereka ini ada kan. Cuma antara kuat dan tak kuat saja untuk mengganggu kita. Sebabnya kita ada satu macam kita keyakinan, kita percaya di bulan puasa yang benda-benda ni diikat. So itu macam orang kata positive thinking lah. So dia orang tak boleh nak effect kita lah. Tapi malam tu telah mengajar Cik Bunga bahawa sebenarnya mereka ni bulan puasa pun sebenarnya ada dan boleh mengganggu lah. Mungkin kebetulan masa tu dia makan energi Cik Bunga ke, tak tahulah, mungkin sebab dia tahu Cik Bunga paling takut dengan dia lah kan. Allah alam lah. Tapi harap ini jadi pengajaran kat orang semualah. Walaupun sebenarnya kita daripada kecil dimomokkan dengan mereka tiada di bulan puasa, tapi actually sebenarnya mereka ada. So sampai kat sini je lah cerita Cik Bunga hari ni. So Cik Bunga harap korang semua enjoy and terhibur. Kalau korang percaya tu tak apa, alhamdulillah korang percaya kan. Kalau mana yang tak percaya tu terserah pada korang semua, up to you. Cik Bunga tak paksa korang untuk percaya ke apa semua. Cik Bunga anggap ini sebagai orang kata satu pengalaman atau koleksi kisah seram yang kita ada lah, yang kita lalui kan, kita share sama. Dan Cik Bunga harap korang anggap ini macam satu sekadar orang kata macam fiction, koleksi cerita lah yang korang dengar kan. Tapi kalau korang dah lalui, korang tahulah macam mana rasa dia. Bila korang pas sekali baca yang korang baca, time tu diikutnya baru korang tahu korang ada akal gitu. So Cik Bunga harap korang semua terhibur. Orang kata ingatlah bahawa bulan puasa pun sebenarnya ada kan. Itu je lah, sampai sini je lah untuk malam ni. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe ke channel Cik Bunga ni ya. Ke channel ni untuk kalau korang nak dengar lagi cerita-cerita seram dari Cik Bunga. Cik Bunga harap kalau korang ada pengalaman-pengalaman korang sendiri, bolehlah korang kongsikan ke IG Cik Wan ya. Kat IG Cik Wan tau, bukan IG Cik Bunga. Cik Bunga tak ada IG, Cik Wan ni ada IG. Kat IG Cik Wan seperti yang tulis di description box di bawah lah ya. Alright, selamat malam. Thank you for watching guys, and jangan lupa untuk like, share and subscribe ke channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel. Dan jangan lupa mengikuti media sosial yang tertera di bawah. Alright.